Assalamualaikum, salam sejahtera utama TVS 2 Januari 2021. Anda bersama saya Luqman Muhammad dan saya Balisa Sari. Antara tajuk utama TVS malam ini. 6 daripada 9 mangsa tragedi feri Triso selamat disemadikan di tanah perkuburan Islam Kampung Hulu Seri Aman sekitar jam 5.30 petang pada Sabtu. Jenazah Allahyarham Siti Aisyah Abdullah 36 tahun bersama 5 anaknya sebelum itu diuruskan di Hospital Seri Aman. Selepas selesai disembahyangkan di Masjid Bandar Seri Aman kira-kira jam 4.55 petang, kesemua jenazah dibawa ke tanah perkuburan menggunakan 5 van jenazah yang disediakan. Kesemua jenazah dikebumikan dalam satu liang lahat. Antaranya Nurul Syuhada Muhammad Hamzah 16 tahun, Kadunisa Muhammad Hamzah 14 tahun, Muhammad Aiman Muhammad Hamzah 7 tahun, Muhammad Mustaqim Muhammad Hamzah 5 tahun dan anak bongsunya Muhammad Ahmad Muhammad Hamzah yang berusia 4 bulan. Manakala 3 sekeluarga lagi iaitu Ronani Ting 33 tahun, Wallace Pang 7 tahun dan Alvin Pang 12 tahun akan dikebumikan di Nirvana Sibu Memorial Park pada Ahad. Semua ini adalah ujian dari Allah, pinjaman di dunia. Itu jawab ringkas Muhammad Hamzah Razali, suami kepada Siti Aisyah Abdullah 36 tahun yang terkorban bersama 5 lagi anaknya dalam tragedi kenderaan jatuh sungai di pengkalan feri Triso pada Jumaat. Meskipun terkejut dengan berita itu, namun Hamzah tetap redha dengan dugaan yang diterimanya. Menceritakan saat mengetahui berita sedih itu, dia hanya sempat mengucap kalimah istirja ketika dimaklumkan oleh ibu mentuanya sekitar jam 3.19 petang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap sesuatu datang dari Allah, kembali pada Allah. Ya, Jak. Ceritanya macam tu. Kita minjam barang. Nah, bayar barang ya orang yang minta balik. Kita bagi si. Boleh si kita madah si boleh. Macam ni juga. Kita tu semua pinjaman daripada Allah nak. Anak bini ya pinjaman dari Allah. Setakat ialah nyadap bersama kami. Allah ambilnya balik. Kami pun terima je lah. Kami siapa mula apa ya. Kata Hamzah, biasanya dia akan bersama isterinya menghantarnya ke sekolah tahfiz di Kuching, tetapi tidak dapat pada kali ini kerana ada urusan keagamaan di Kapit. Selalu nang kami lah yang kurang kuit pergi. Tapi nya insist nak pergi. Nya pun insist nak hantar. Biasa kita pergi sama lah. Biasa kami pergi sama. Tapi masa nya insist pergi suddenly nya dengan adiknya. Dengan plan sudah 2 adik-beradik lah. Nak pergi nama dah tadi sudah 2 nak pergi sama nak. Bagi anak ketiga daripada 7 beradik, Muhammad Imran Syafi'i Muhammad Hamzah, tragedi tahun baru itu adalah ujian yang paling berat bagi dirinya sekeluarga. Terkejut, hilang kata, namun tabah menerima berita kematian 5 adik-beradik serta seorang ibu yang sangat disayangi. Tinggal dia bertiga dengan adiknya Fatihah Najwa Muhammad Hamzah dan ayahnya Muhammad Hamzah Razali yang akan meneruskan kelangsungan hidup. Menurut pelajar tingkatan 1 itu, ketika kejadian, dia dan ayahnya sedang melakukan aktiviti dakwah 40 hari di Kapit dan terpaksa mengizinkan ibu menemani adik-adiknya untuk kembali mendaftar ke sebuah ma'had tahfiz di Kuching. Keluarga mangsa tragedi feri Triso terus menerima perhatian daripada orang ramai. Prihatin dengan nasib yang menimpa, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Natalinggi turun padang berjumpa dengan ahli keluarga mangsa. Jadi ini bagi keluarga, jadi saya bual dengan ibu kandung mangsa-mangsa dan nenek kepada ramai budak yang bangsa tu. Memang sedihlah dengar cerita bagaimana dalam saat terakhir sebelum kejadian tu amat malangnya lah kerana 9 orang dalam satu keluarga kehilangan nyawa. Jadi kita datang hari ini untuk mengulus banyak sedikitlah meringankan bebanan
yang ditanggung oleh keluarga. Beliau yang juga ahli Parlimen Kapit mengucapkan setinggi penghargaan kepada semua pihak yang menghulurkan bantuan. Baik, lagi perkembangan sama. Semua laluan khas yang disediakan di jeti bagi kenderaan naik atau turun dari feri akan dilengkapi dengan palang penghadang yang kukuh pada bahagian tepinya. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri James Jemut Masing berkata penambahbaikan itu akan berkuat kuasa serta-merta bagi mengelak kejadian kenderaan terjatuh ke dalam sungai berulang. Dalam kejadian pada Jumaat, 9 maut selepas sebuah kenderaan pacuan 4 roda terjatuh ke dalam batang lupa di jeti feri Triso kira-kira 120 km dari Bandaraya Kuching semasa berada di jeti untuk menaiki feri. Masing yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Pelabuhan Sarawak berkata, Jabatan Kejaraya JKR Sarawak telah diarahkan untuk memulakan pembinaan penghadang itu dengan segera. To implement the strong yang railing yang tebal tu, railing tu, so that whatever happen got rail tu, nothing can fall out of it. So that's the next one we have to do with immediate effect. Okay, and then it must understand that the car fell from the ferry ramp, not from the ferry. Sambungan itu, Masing berkata tragedi itu mengingatkan semua pengguna feri tentang kepentingan untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan sejak perkhidmatan itu mulai beroperasi. One, you do not, all the passengers mesti keluar dari motorcar sebelum motorcar itu masuk dalam feri. Mengulas lanjut, kerajaan negeri memperuntukkan kira-kira 3 bilion ringgit untuk membina jambatan melintasi sungai-sungai yang terdapat di laluan utama kedua yang menghubungkan semua kawasan pesisir pantai di Sarawak. Malah kerajaan negeri turut menyediakan dana penuh bagi membina jambatan apabila kerajaan terdahulu di bawah Pakatan Harapan membatalkan semua projek pembinaan jambatan itu termasuk projek jambatan Batang Lupa melibatkan kos RM848 juta bagi menggantikan perkhidmatan feri Triso. Di sinilah tragedi kenderaan jatuh sungai yang berlaku meragut 9 nyawa pada Jumaat. Insiden yang berlaku di pangkalan feri Triso ini telah mengorbankan 9 sekeluarga termasuk bayi berusia 4 bulan nyata beri kejutan kepada seluruh rakyat Sarawak. Dalam kejadian yang berlaku kira-kira jam 3 petang itu, semua mangsa dipercayai dalam perjalanan dari Kapit menuju ke Kuching. Melalui notis keselamatan yang disediakan oleh pihak Jabatan Kejaraya, hanya pemandu sahaja dibenarkan berada di dalam kenderaan apabila menaiki feri, manakala penumpang dikehendaki keluar daripada kenderaan masing-masing. Ia bagi mengelakkan berlakunya kemalangan seperti ini. Bagaimanapun sesungguhnya ajal itu rahsia Tuhan. Sama-samalah kita berdoa dan menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa. Laporan Odlin Ketani bersama juru kamera Azlan Jaafar dari Jeti Triso untuk TVS. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar menzahirkan simpati kepada keluarga mangsa yang terlibat dalam tragedi maut di pangkalan feri Triso pada Jumaat. Dalam satu kenyataan, Wan Junaidi yang juga bekas ahli Parlimen Batang Lupar turut bersimpati dengan apa yang telah berlaku. Beliau menyeru pihak berkuasa untuk melakukan siasatan menyeluruh berkaitan tragedi ini. Ia termasuk menilai langkah-langkah keselamatan dan prosedur ketika berada di jeti dan feri, terutamanya pergerakan penumpang dan kenderaan. Tegasnya penting untuk memiliki prosedur operasi yang teratur dan kemudahan keselamatan yang lengkap di tempat kemudahan awam seperti ini. Pelbagai aspek perlu diambil kira terutama dari sudut keselamatan dan pergerakan kenderaan dan penumpang termasuk ketika proses naik dan turun feri. Malah pengusaha feri katanya perlu mempunyai pengawal lalu lintas untuk menyelaraskan pergerakan kenderaan yang masuk dan keluar dari feri. Selain itu, kaki tangan yang bekerja di jeti juga harus diberi latihan yang tepat mengenai keselamatan dan penyelamatan agar mereka dapat bertindak dengan cepat dan efektif semasa kes-kes kecemasan. Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS akan menjalankan siasatan penuh terhadap tragedi feri Triso. Kata Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin, laporan penuh akan disediakan LSS manakala Jabatan Kerja Raya yang menjaga operasi feri-feri di Sarawak akan turut tampil dengan laporannya sendiri.
Bagaimanapun, Lee enggan mengulas kejadian yang berlaku selagi laporan lengkap mengenainya siap. Punca kejadian tambahnya kini masih dalam siasatan. Kementeriannya turut akan meningkatkan langkah keselamatan dan akan meneliti cadangan pakar bagi mengelakkan insiden berulang. Menteri Muda Infrastruktur dan Pelabuhan Datuk Julaihi Narawi berkata, satu mesyuarat bersama agensi-agensi berkaitan akan diadakan Isnin ini. Ia bagi membincangkan langkah-langkah peningkatan keselamatan di semua pangkalan feri. Mesyuarat itu akan melibatkan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS serta operator perkhidmatan feri di seluruh negeri. Pada masa ini, terdapat 12 pangkalan feri di seluruh Sarawak dengan 7 daripadanya beroperasi di laluan Jalan Persisir Sarawak, manakala selebihnya di kawasan lain. Kerajaan Sarawak juga sedang melengkapkan kawasan yang masih bergantung dengan perkhidmatan feri melalui pembinaan jambatan yang dijangka dapat disiapkan sepenuhnya, termasuk Jambatan Batang Lupar pada 2025. Tragedi yang menyapa Sarawak pada hari pertama tahun 2021 sungguh mendatangkan kesedihan kepada semua lapisan masyarakat. Insiden menyayat hati tersebut telah menyaksikan orang awam bertungkus lumus berusaha menyelamatkan bangsa-bangsa tanpa sebarang kelengkapan khas. Mengulas lanjut mengenai kejadian, Juruteknik Feri Primrose 28 Muhammad Yusof berkata, ferinya berada kira-kira 50 meter jauh daripada jeti sebelum pihaknya sempat membantu untuk menyelamat. Jadi kereta yang bawa datang. Berhenti kereta ya, dah masa 5 minit macam biarlah kereta berhenti. Lalu cuba saya pergi libah. Pergi masuk sini. Jadi kami orang dah siapa dia dah nak yang nak kereta gua apa. Lalu cut dia. Dia nak selamat saya. Dia nak pergi kerja ya. Kereta yang siapa dia Manakala bagi salah seorang saksi kejadian, Syahril Bujang, seramai lebih kurang 8 orang terlibat untuk menyelamatkan mangsa-mangsa yang mengambil masa sekurang-kurangnya 1 jam. Ataupun 6, lebih kurang sejam lebih lah, kan mau jam. Coba selamat mangsa. Mula ada telefon dengan bomba, tapi keadaan situ jauh lah dari bomba. So kami turun lah, coba selamat. Sementara itu, Juragan Feri Kurmi Denan mengingatkan orang ramai untuk tidak mengada-adakan cerita berkaitan tragedi itu. Tapi ada orang cakap itu kereta full, pakai orang kostan, bohong lah itu cerita. Saya yang tengok, saya yang bawa feri, saya boleh nampak dia orang. Kalau dia jatuh, macam mana saya mau pergi side sebelah mau ambil dia orang tengah air kenapa? Mau tolong dia orang. Kes kini masih di bawah siasatan pihak berkuasa tempatan. Dalam pada itu, penolong pengarah operasi kebombaan JPBM Negeri Sarawak, Henry Ardi Mansyah, memuji tindakan pantas masyarakat yang bertindak prihatin. Insiden itu merupakan satu-satunya insiden kenderaan jatuh ke sungai yang berlaku di Batang Lupar. Sikap ini sepatutnya harus dipuji dan semua orang patut ada spirit untuk menyelamatkan, membantu, menolong bangsa-bangsa yang berada dalam kesusahan. Setakat ini inilah yang pertama yang berlaku, tetapi kejadian-kejadian kenderaan jatuh dalam sungai, saya ambil contoh pada tahun 2020 lepas, kita ada satu kenderaan jatuh di jeti Pitulu, sehingga sekarang belum ditemui juga, dan maksudnya kejadian ini pernah berlaku, tapi untuk kejadian yang berlaku di kata sungai ini, inilah yang pertama berlaku. Peristiwa kembali yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan rasa sedih atas kemalangan yang menimpa pelajar Malaysia Nur Izzah Muhammad Syokri di Manchester, England pada Isnin lepas. Menerusi kenyataan Facebook Istana Negara, Seri Paduka berdua mendoakan semoga Nur Izzah dikurniakan kesembuhan dengan segera dan kembali pulih seperti sedia kala. Nur Izzah, 20 tahun, merupakan pelajar tahun pertama jurusan Perakaunan dan Kewangan di Universiti Manchester. Kini berada dalam keadaan koma dan sedang mendapat rawatan di Salford Royal Hospital, England selepas menjalani pembedahan. Pelajar yang berasal dari Karak Pahang itu dilaporkan mengalami kecederaan yang serius di bahagian kepala dan tulang rusuk selepas bertembung dengan sebuah bas ketika sedang menunggang basikal di Wimslow Road, Rushelm dalam kejadian jam 4.25 petang.
Komited untuk menyumbang dan menaik taraf kehidupan rakyat, Senator Jaziri Alkaf Abdillah Sufian bersedia meletakkan komitmennya untuk membantu kerajaan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut Jaziri Alkaf, beliau bersedia membantu menaik taraf kehidupan rakyat menerusi aspek pendidikan, sosioekonomi dan pembangunan luar bandar. Katanya yang juga ahli Dewan Negara Baharu, ia bagi memastikan ekonomi negara terus berkembang dan kesejahteraan golongan B40 terjaga. Sementara itu, bagi para pelajar pula, jelasnya pendidikan antara yang paling dekat di hatinya, sekaligus pendidikan juga memberi peluang kepada anak-anak layak merapatkan jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar. Menerusi pendidikan, anak-anak dapat mempersiapkan diri dengan pemikiran dan kemahiran di abad ke-21. Kemahiran itu katanya termasuk kreativiti, daya tahan, berinovasi serta kemahiran insani iaitu soft skill yang dipercayai boleh menyumbang kepada kemajuan negara pada masa akan datang. Dengan itu katanya peranan semua lapisan masyarakat adalah diperlukan bagi bersama-sama memacu strategi menuju ke arah pembangunan ekonomi dan manfaat bersama. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP belum lagi menemui sebarang pembabitan kartel dalam siasatan pemalsuan COP dagangan atau logo halal membabitkan pengimport daging sejuk beku ke negara ini. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Rosol Wahid, sehingga kini hanya sebuah syarikat sahaja yang disyaki terbabit dalam pemalsuan logo halal. Berdasarkan rekod tahun 2020, syarikat itu telah melakukan transaksi bekalan tempah masuk atau import dari luar negara hanya 2 kali dan ia dipercayai bukan rangkaian kartel kerana syarikat tersebut tidak mempunyai bekalan yang banyak. Bagaimanapun, siasatan lanjut mengenai perkara ini akan diteruskan dan pihak KPDNHEP tidak akan melindungi mana-mana syarikat pengimport daging sejuk beku yang terbabit dalam kesalahan itu. Permulaan awal Januari tahun ini telah menyaksikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 melonjak kepada 83.88 juta kes. Berikutan pertambahan sebanyak lebih 700,000 kes. Angka korban akibat COVID-19 juga dilaporkan meningkat kepada 1.83 juta kes iaitu peningkatan lebih 12,000 kes. Manakala Amerika Syarikat kekal sebagai negara paling teruk terjejas dan satu-satunya negara yang mencatatkan jumlah kes positif COVID-19 melebihi 20 juta kes dengan pertambahan kes harian tertinggi. Sementara Libya pula menjadi negara terbaru yang mencatatkan angka kes positif COVID-19 yang melebihi 100,000 kes sejak Khamis. Setakat ini, Malaysia pula mengatasi Venezuela dalam jumlah kes positif COVID-19 di kedudukan ke-72. Untuk rekod, pada Jumaat, Malaysia telah mencatatkan sebanyak 2,068 kes positif, di mana daripada jumlah tersebut, 2,066 merupakan kes jangkitan tempatan dan 2 daripadanya adalah kes import. Sebanyak 2,295 kes baru COVID-19 dicatatkan pada Sabtu menjadikan kes kumulatif setakat ini sebanyak 117,373. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan hariannya memaklumkan daripada jumlah berkenaan, 9 adalah kes import. Selangor terus mencatatkan kes harian tertinggi dengan 638 kes, diikuti Johor dengan 580 kes dan Pulau Pinang sebanyak 288 kes. Kes aktif ketika ini berjumlah 22,398 kes. 9 kematian direkodkan pada Sabtu menjadikan kes kumulatif kematian sebanyak 483 kes. Sementara itu, satu kluster baru dikenal pasti di Sarawak yang dinamakan sebagai kluster Madur. Kluster tersebut melibatkan daerah Meradong dan daerah Sibu. Indeks kepada kluster ini ialah kes 1,115 yang telah dikesan pada 30 Disember 2020 hasil saringan kes kemasukan individu yang balik dari Semenanjung Malaysia. Jumlah kes positif melibatkan kluster ini setakat Sabtu adalah seramai 8 orang termasuk kes indeks. Bertemu kembali. Terima kasih menjadikan kami sebagai saluran yang meneruskan berita untuk anda pada malam ini. Sambutan yang menunjukkan jati diri semua suku kaum Melanau di Sarawak itu Pesta Kaul. Meskipun disambut dalam suasana norma baru, kemeriahannya
tetap dirasai. Menurut penghulu Kampung Medung dan Kampung Kelit, Yasa Haji Tanbik, pada sambutan tahun ini hanya diadakan upacara ritual memberi makan ipok diketuai bapa kaul. Selain simbolik, penghantaran serahang sebagai tanda persembahan kepada ipok. Yang sekarang hanyalah menghantar serarang ke empat buah serarang ke kampung sebelah hulu, sebelah Sile dan seberang macam tu aja. Yang lain-lain macam pencaksilat apa-apa pun tiada atas sebab pandemik. Kaul merupakan satu keramaian yang sentiasa dinantikan oleh masyarakat Melanau sejak dahulu lagi. Ia bertujuan bagi menjamu ipok atau semangat yang mengawal pelosok alam dengan harapan utama dapat dimurahkan rezeki dan dihindari dari segala bencana. Manakala serahang pula berfungsi menjadi tempat penjamuan kepada ipok. Dahulu, kaul dilihat sebagai perayaan keagamaan oleh masyarakat Melanau Pagan untuk memohon restu daripada penunggu laut, darat, ladang dan hutan. Kini Pesta Kaul menjadi medan penyatuan komuniti terbesar masyarakat Melanau. Kaul juga merupakan lambang jati diri kaum Melanau dan mempunyai fungsi sosial yang penting selain dapat mewujudkan rasa kekitaan dan menyatupadukan kaum Melanau. Baik, persis pasar tradisional di Thailand, Pasar Terapung Sungai Telian bakal menjadi produk pelancongan baharu di Sarawak selepas dibuka kepada orang awam pada Sabtu. Menurut Adun Telian Yusip Nosh Balo, ia diyakini bakal menggerakkan industri pelancongan serta merangsang aktiviti ekonomi penduduk sekitar. Terletak lebih 6 km dari Pekan Mukah, Pasar Terapung ini merupakan yang pertama diwujudkan dengan memfokuskan komuniti setempat sebagai pemain utama. Yusip Nosh berharap sebagai perintis kepada Pasar Terapung di Sungai Telian khasnya di Sarawak, ia dapat diperluaskan lagi di sekitar kawasan Dun Telian. Yusip Nosh juga mahu kawasan Mukah dapat menjadi tumpuan kepada pelancong domestik apabila siapnya lapangan terbang baharu Mukah pada pertengahan tahun ini. Baik, berita itu tadi mengakhiri Utama TVS malam ini. Untuk berita penuh, telus dan juga jelas, anda boleh terus setia bersama kami di Utama TVS di Astro saluran 122, Luqman. Betul, dan tidak lambat lagi untuk saya mengucapkan selamat tahun baru untuk anda semuanya. Selamat tahun baru, Melissa. Selamat tahun baru, Luqman. Dan untuk itu, anda berjumpa lagi bersama saya, Luqman Muhammad. Dan saya, Melissa Sari. Assalamualaikum dan salam hormat.